Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقال فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram menurut perspektif Islam, yang mana perbincangannya dalam halal dan haram dalam perkahwinan dan rumah tangga, yaitu pada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin rabbal alamin, nasab anak. Surat 186, nasab anak. Yang mana jelas kepada tajuk ini adalah merupakan tajuk yang termasuk di dalam bahagian perkahwinan dan rumah tangga. Nasab anak itu adalah merupakan bahagian yang ada kaitan ataupun ada kena-mengena dalam perkahwinan dan rumah tangga, yang mana seorang ayah diharamkan menolak sebuah dakwaan nasab dari anak tanpa alasan yang kuat. Begitu juga dengan anak, dia pun haram untuk mengaitkan garis nasabnya kepada orang lain selain ayah kandungnya sendiri, atau dipanggil dengan nama keluarga selain nama ayahnya. Perilaku ini menurut Rasulullah SAW menjadi sebab datangnya kutukan ataupun laknat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh makhluk. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu yang tengah berkhutbah di atas mimbar menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Nasab anak," yang mana seseorang ayah haram baginya menolak ataupun menafikan anak itu adalah anak kandung dia, sedangkan jelas anak itu adalah anak dia. Mungkin anak itu anak yang kurang baik perangainya, ataupun kurang pandai, kurang cerdik, kurang kaya dan sebagainya. Tiba-tiba ayah itu menafikan anak itu bukan anak dia, itu adalah merupakan perbuatan haram yang akan mendapat kutukan ataupun laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, anak menafikan dia ni anak kepada seseorang itu dengan sebab-sebab yang mungkin ayahnya miskin, ayahnya tidak pandai ataupun sebagainya, yang mana anak itu akan mendapat laknat, kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh makhluk. Yang mana ianya berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, yang mana beliau menyebut ketika berkhutbah di atas mimbar, yang mana Rasulullah pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi aw tuwalli ghairi mawalihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Sesiapa yang mengaku-ngaku kepada selain bapanya atau mengaitkan diri kepada selain walinya, maka dia berhak mendapat kutukan ataupun laknat Allah
malaikat dan semua manusia, kelak di hari kiamat Allah tidak akan menerima taubat dan tebusan daripadanya. Jadi seorang yang mengaku selain daripada bapanya, yakni dia tidak mengaku bapanya, mungkin sebab-sebab yang keduniaan, mungkin sebab harta, miskin, ataupun tidak pandai, ataupun ada penyakit, atau macam-macam benda. Tiba-tiba seorang tu tidak mengaku itu ayahnya, atau mengaitkan diri kepada selain walinya, ataupun dia menisbahkan dia tu anak kepada orang lain, yang mana ianya akan mendapat laknat daripada Allah, dan juga laknat daripada malaikat, dan juga laknat manusia seluruhnya. Dan juga di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat dan tebusan daripadanya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Nabi SAW, yakni Rasulullah ada bersabda, man idda'a ila abi ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu haramun alaihi, muttafaqun alaihi. Ia bermaksud sesiapa yang mendakwa aku kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahawa orang itu bukan ayahnya, maka syurga haram baginya. Yang seseorang yang mendakwa orang lain itu sebagai ayahnya, mana dia menafikan ayahnya sebenar, di mana ianya baginya haram dia memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Nasab adalah merupakan sesuatu yang amat penting, dan sesiapa yang menafikan anaknya yang sebenar itu adalah anaknya, ataupun seseorang itu menafikan itu adalah ayahnya sedangkan ianya adalah ayahnya, yang ini diantaranya mendapat laknat daripada Allah, mendapat laknat daripada malaikat, mendapat laknat daripada manusia seluruhnya, dan Allah tidak akan menerima taubat, dan juga diharam masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh berlaku. Yang sedangkan nasab keturunan itu adalah merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan daripada azali lagi, seseorang itu anak kepada orang ini, seseorang itu anak kepada orang ini. Nasabnya ditetapkan oleh Allah daripada azali. Tiba-tiba seorang itu menafikan dia anak kepada si An, ataupun seorang itu menafikan anak itu bukan anak dia, sedangkan ianya adalah benar anak dan ayahnya, di mana seseorang itu sudah menafikan yakni qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk tajuk yang berikutnya, pembunuhan anak. Garis keturunan merupakan salah satu aspek yang mendapat perlindungan yang kuat di dalam Islam. Di dalamnya orang tua dan anak saling bertalian dalam hak dan kewajipan, dan sebagai jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kewajipan ini ada beberapa aspek yang dilarang. Yang ini garis keturunan seperti yang kita sebutkan tadi. Garis keturunan itu nasab lah. Nasab itu garis keturunan, yang mana dengan seseorang itu digariskan ataupun ditakdirkan sebagai keturunan seseorang, yang mana dia berhak untuk mendapat perlindungan, berhak mendapat kasih sayang, berhak mendapat hak pertalian di dalam keluarga dengan sebab nasab keturunan itu. Dan juga dalam aspek yang lain juga, mereka yang ada nasab keturunan ini boleh mendapat hak waris, boleh mendapat hak wali dalam nikah, dan berbagai-bagai hak sebagai orang yang dijamin sebagai nasab. Seorang anak berhak untuk hidup, sehingga orang tua tidak berhak mengancam kehidupannya seperti perilaku orang jahiliyah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni seorang anak, seorang bayi yang lahir berhak untuk hidup, dan orang tuanya tidak boleh mengancam keselamatannya, mengancam nyawanya. Wajib bagi ayah dan ibunya mempertahankan hidupnya sehingga dia dewasa. Ini adalah merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berlaku pada zaman jahiliyah. Jahiliyah ni orang yang dia sebenarnya dalam sudut kehidupan dia tidak jahil. Jahiliyah ni orang yang menolak
kebenaran tu jahiliyah. Dari aspek keduniaan, orang jahiliyah ni dia tidak jahil, dia tidak bodoh, tetapi yang maksud di sini jahiliyah menolak kebenaran. Jadi pernah berlaku seperti berlaku pada zaman jahiliyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira." Yang bermaksud, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian kerana takutkan miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya pembunuhan terhadap mereka adalah dosa besar. Yang ini berdasarkan kepada ayat ini, yakni orang-orang zaman jahiliyah, mereka membunuh anak-anak mereka sebab takut miskin, takut habis makanan mereka, mereka bunuh anak itu. Sedangkan rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada yang melata di atas muka bumi melainkan Allah yang memberi rezeki. Dan kerana itulah seseorang itu tidak boleh membunuh anak dengan sebab takut miskin, sedangkan rezeki itu diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah kepada semua yang hidup. Ayahnya, anaknya, isterinya, dan termasuk makhluk-makhluk yang lain Allah Subhanahu wa taala beri rezeki. Termasuk juga pokok-pokok, termasuk juga binatang-binatang yang besar, yang kecil, yang halus, yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Itu adalah merupakan makhluk Allah, dan Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki. Lebih-lebih lagi manusia berakal, rezeki mereka tu luas. Dan di atas kerana itulah anak yang lahir itu tidak menghilangkan rezeki, di mana rezeki itu milik Allah, dan haram seorang itu membunuh anak, lebih-lebih lagi takutkan kepada miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut auladakum khasyati imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya pembunuhan terhadap mereka adalah dosa besar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat." Surah At-Takwir ayat 8 hingga 9 yang bermaksud, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, kerana dosa apakah dia dibunuh? Yakni ayat ini pula menyebutkan apabila bayi-bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup zaman jahiliyah dahulu, orang-orang kafir membunuh anak-anak perempuan sebab anak perempuan itu dianggap sebagai sesuatu yang menyusahkan ataupun sesuatu yang memalukan mereka. Mereka suka kalau lahir itu anak laki-laki, dan mereka bunuh anak perempuan itu hidup-hidup. Dan di hari akhirat besok mereka akan ditanya kerana dosa apakah dia dibunuh. Orang yang membunuh anak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kerana apakah mereka itu dibunuh. Zaman sekarang ni orang bunuh anak laki-laki pun bunuh, anak perempuan pun bunuh. Sebab apa? Kadang-kadang dengan sebab penzinaan. Apabila berlaku penzinaan, mengandung, dan mengandung mereka bunuh. Orang jahiliyah dulu jahiliyah lah, tapi dia bunuh anak perempuan sahaja. Anak laki-laki biasanya mereka tidak bunuh. Zaman yang digelar sebagai zaman yang ilmu, zaman tamadun kita ni, ada orang yang bunuh anak laki-laki dan perempuan dengan sebab apa? Salah satu daripadanya sebab penzinaan. Anak yang lahir itu adalah anak penzinaan, dan zina ni adalah merupakan satu daripada perbuatan yang keji dalam Islam, di mana akhir zaman kata Rasulullah SAW, zina ni akan dilakukan secara terang-terangan, secara zahir. Begitu juga minum arak pun akan berlaku secara terang-terangan, yang mana apabila dua itu berlaku, kita ni sudah dekat dengan kiamat. Dan memang maklum kepada kita, zina ni hampir dah memang terang-terangan. Orang melakukan perbuatan zina dan hampir kepada penzinaan ini memang dah berlaku di mana-mana.
Jadi bermakna kiamat itu amat dekat sangat dengan kita. Walaupun sebegitu, kita tidak boleh menyerah kepada tanda-tanda kiamat. Kita sebagai orang beriman kepada Allah dalam menyekat, menghalang perbuatan-perbuatan zina. Ini adalah merupakan satu daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu melihat kemungkaran, ada dia cegah, sama ada dengan perkataannya, sama ada dengan perbuatannya, ataupun paling tidak dia benci dalam hatinya apabila melihat kepada maksiat. Dengan alasan apapun, sama ada kerana kemiskinan, sulitnya peluang pekerjaan, cacat atau malu dengan anak perempuan, perbuatan itu hukumnya tetaplah haram. Kerana walau bagaimanapun ianya adalah pembunuhan dan kejahatan terhadap anak manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang mana apa saja alasan seseorang itu membunuh anak, sama ada sebab alasan miskin, sama ada sebab pekerjaan, hilang pekerjaan, ataupun sulit untuk mendapat pekerjaan hingga tidak ada pendapatan, ataupun sebab malu dengan anak itu cacat, ataupun berbagai-bagai alasan lagi mereka membunuh anak. Apa saja alasannya, ianya adalah tetap haram. Hatta kalau bunuh anak dalam kandungan pun haram. Ada orang yang bunuh anak dalam kandungan, mungkin sebab berzina dia bunuh anak dalam kandungan. Ada orang yang bunuh anak tu lahir, dia bunuh anak, itu pun ada juga. Apa saja alasan membunuh anak, sama ada dalam rahim dan juga luar rahim, ini adalah satu pembunuhan. Seseorang yang membunuh seseorang manusia dalam Islam, dia kena hukum hudud, hukum bunuh. Dan di hari akhirat besok dia berhadapan dengan satu azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada dosa syirik kepada Allah, selepas daripada dosa melakukan perbuatan sihir, di mana dosa yang ketiganya adalah yang besarnya adalah membunuh seseorang yang mukmin. Ini adalah merupakan dosa besar. Seseorang itu akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi membunuh nyawa ataupun membunuh jiwa, lebih-lebih lagi membunuh jiwa orang mukmin ataupun orang Islam, ia adalah satu dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh berlaku. Ada orang yang bunuh anak sebab apa? Belum bersedia untuk ada anak, itu juga alasan juga. Bunuh apa saja alasan dengan bunuh, di mana seseorang tu berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbi a'zam? Qala an taj'ala Allah niddan wa huwa khalaqak. Qila thumma ayyu? Qala an taqtulu waladak min ajli an yata'ama ma'ak. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud Rasulullah SAW ditanya dosa apakah yang paling besar. Nabi SAW pada satu masa ditanya, yakni apakah dosa yang paling besar? Yang mana Rasulullah menjawab, jika kamu menciptakan tandingan bagi Allah, manakala dialah yang menciptakanmu. Yang pertamanya, seorang membuat sesuatu sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu daripada membuat sesuatu tandingan kepada Allah itu membuat patung 3 dimensi. Kita dah belajar dahulu. Patung yang berbentuk 3 dimensi. Patung itu menyerupai benda hidup seperti harimau ke, seperti seperti beruang ke, ataupun seperti burung ke. Patung yang diukir berdasarkan kepada makhluk yang hidup, ianya adalah merupakan sebagai umpama tandingan kepada Allah. Ini perbuatan itu adalah haram. Itu adalah merupakan perbuatan syirik lah. Syirik ni ada 2 jenis. Satu syirik jali, syirik terang. Syirik jali, syirik terang ni, ataupun syirik akbar, seperti sembah berhala, sembah patung, syirik. Yang keduanya syirik juga, syirik khafi. Yang termasuk dalam syirik khafi ni, yang ini mencipta
ataupun mengukir patung-patung yang diukir daripada benda hidup seperti burung, harimau dan sebagainya, itu adalah merupakan perbuatan syirik. Yang syirik khafi juga termasuk daripadanya takabur, itu syirik khafi, syirik samar, syirik yang tidak diperasan ataupun tidak disedari. Dan di antara syirik yang lain juga, yakni mengakui makhluk tu setanding dengan Allah Subhanahu wa taala, syirik juga. Boleh berlaku kepada sesiapa saja apabila tidak memahami agama. Hatta makan ubat pun, kalau dia yakin ubat itu yang menyembuhkan dia bukan kerana Allah, di mana syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik khafi. Dan ditanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, jika kamu membunuh anakmu kerana takut dia akan makan bersamamu. Dan syirik besarnya yang keduanya, syirik besar, yakni seorang tu membunuh anak dia kerana takut akan menghilangkan ataupun menghabiskan makanan dia, menghilangkan rezeki dia. Ini adalah merupakan dosa besar. Di mana dosa-dosa besar ni kita boleh baca ataupun belajar dalam kitab Al-Kabair, ataupun dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Di sini ada belajar kitab dosa-dosa besar, ada belajar. Dah habis? Belum lagi ada. Bagus. Saya ada 3 tempat saya mengajar kitab dosa-dosa besar. Bagus. Ada 30 dosa-dosa besar. Biasa kita belajar tentang pahala, macam mana kita nak dapat pahala, macam mana kita nak dapat kebajikan. Tak ramai orang belajar tentang dosa. Dan kerana itulah kadang-kadang kita buat satu amalan yang berpahala, dalam sudut yang lain pula kita buat dosa sebab kita tak tahu yang itu dosa. Yang kita tahunya itu adalah pahala, tapi sisi yang lain kita tak tahu itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus belajar tentang pahala, bagaimana kita nak dapat pahala, belajar tentang apakah amalan-amalan perbuatan yang menjatuhkan seorang itu kepada dosa Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lengkaplah. Kita belajar satu sisi tentang untuk berpahala, dan kita belajar satu sisi yang lain pula bagaimana perbuatan itu, amalan itu boleh menyebabkan seorang terjerumus kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ada 3 tempat saya mengajar tentang dosa-dosa besar. Bagus. Di samping kita mengajar, kita sendiri pun boleh mengambil pengajaran daripada itu. Dalam satu masa Rasulullah SAW juga membai'ah kaum wanita untuk berjanji setia menjauhi kejahatan tersebut, sebagaimana dikatakan sebuah ayat, alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznin wa la yaqtulna awladahun. Surah Al-Mumtahanah ayat 12, yang bermaksud agar mereka tidak berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak mereka. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengambil bai'ah, mengambil janji setia daripada kaum wanita. Yakni janji setia yang bagaimana? Yakni kaum wanita berjanji agar menjauhi kejahatan tersebut, di mana perbuatan ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Mumtahanah. Yang bermaksud agar mereka tidak berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang pertama, bai'ahnya janji taat setia dengan wanita, kaum wanita di zaman itu. Yang pertama, tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mencuri. Ini awal-awal Islam dululah, awal-awal Islam, di mana orang Islam pada masa itu diperkenalkan oleh Rasulullah tentang apa itu Islam. Ini bai'ah. Di antara bai'ah yang dikemukakan oleh Rasulullah, berjanji agar mereka itu tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak mereka. Jadi bermaksud 4 perkara ini berlaku sebelum kedatangan Islam.
Dan ketika Islam tengah menguasai ataupun Islam tengah mengajari akan umatnya, perkara ini memang berlaku dalam masyarakat. Satu daripadanya mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Yang kedua mencuri, dan yang ketiga berzina, dan yang keempat membunuh anak. Ini maknanya apa yang dirakamkan dalam Al-Quran, sehingga Rasulullah SAW mengambil bai'ah, mengambil janji setia dengan wanita. Ini maknanya perkara ini memang berlaku, agar mereka tidak melakukan empat perbuatan ini. Orang tua juga wajib memberi nama yang baik kepada anak. Bukan nama yang menjadikannya rendah diri apabila ia sudah besar nanti. Nama Abdun tidak boleh dipakai kecuali jika digabungkan dengan nama Allah. Hak anak yang lain adalah mendapat pemeliharaan, perlindungan, pendidikan dan nafkah, dan tidak disia-siakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yakni nama anak pun diberi perhatian oleh Islam, agar anak itu diberi nama yang sesuai dengan syarak. Dan juga anak yang diberi nama yang tidak baik, dia akan jadi rendah diri, dia malu dengan sebab nama yang tidak baik. Dan juga nama itulah akan dipanggil di hari akhirat besok. Nama yang kita panggil, yang kita seru, itulah yang akan dipanggil di hari akhirat besok. Di antara nama yang popular dalam Islam, Abdun. Abdun tu hamba. Ibad jamak daripada Abdun. Ain badal Abdun. Dan kalau mana mufradnya Abdun, satu, singularnya Abdun. Dan kalau plural ataupun jamaknya Ibad. Abdun maknanya hamba. Daripada Abdun itu timbullah perkataan ibadah. Ibadah itu makna menzahirkan ketundukan kepada Allah, ibadah. Dan daripada Abdun itu ubudiyah, yakni kehambaan. Dan seseorang yang meletakkan nama Abdun, dia mesti dia sandarkan kepada Allah. Yakni sama ada disandarkan Abdullah, hamba kepada Allah, ataupun disandarkan kepada nama sifat Allah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Dan yang tidak bolehnya di antara nama yang kadang-kadang kita tak perasan, kita rasa benda tu baik, mungkin sebab dia adalah merupakan ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Abdul Muttalib. Muttalib tu bukan nama Allah. Abdul Muttalib. Muttalib tu bukan nama Allah. Kan kita tengok dalam Asmaul Husna, ada tak nama Muttalib, Al-Muttalib? Tak ada. Tapi sebab apa kita setengah masyarakat kita dia merasai sebab tu ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Sedangkan Abdul itu mesti disandarkan kepada Allah. Hamba Allah, sama ada hamba kepada zat Allah. Allah itu adalah merupakan nama bagi zat. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya itu adalah merupakan nama bagi sifat. Yang ini disandarkan kepada nama zat Allah, ataupun disandarkan Abdun itu kepada nama bagi sifat Allah. Itu yang betul. Kalau tak sandarkan pada Abdun yang lain tu salahlah. Hamba kepada Abdul Uzza zaman dahulu, Abdul Uzza yang hamba kepada Uzza. Uzza ni adalah patung berhala zaman jahiliyah dahulu. Abdul Muttalib, Muttalib tu bukan nama Allah. Kalau Abdul Malik, okey, hamba kepada penguasa. Al-Malik, Allah tu adalah penguasa. Nak faham yang tu. Jadi Abdul tu adalah merupakan satu daripada isim yang ataupun nama yang ada kaitan besar dengan Islam, dengan kita semua. Ain badal Abdun. Abdul tu hamba. Ibad maknanya jamak, plural kepada Abdun. Dan daripadanya wujudnya perkataan-perkataan lain. Ibadah. Ibadah tu makna menzahirkan kehambaan, ketundukan. Kalau Abdun, hamba tu mana apa? Abdun tu mana hamba. Hamba ni bagaimana tarafnya Allah tu sebagai Tuan, ilahiyah. Ilah tu maksudnya ketuanan, Tuan.
Ilahiyah itu maknanya yang memiliki sifat sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah yang kita merendahkan diri, kepada Allah lah yang kita sembah, kepada Allah lah yang kita ini menghambakan diri, itu sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai ilah. Jadi nak letak anak tu kena tengok dia punya maknanya. Tak semestinya dalam bahasa Arab. Mungkin anak nama tu cantik dalam bahasa Melayu kita pun okey juga, tak ada masalah. Kalau yang kita lebih baiknya, carilah nama-nama Nabi, carilah nama-nama yang ada kaitan dengan sahabat-sahabat yang besar umpamanya, ataupun nama yang bahasa Arab tapi yang elok. Hak anak yang lain adalah mendapat pemeliharaan. Di antara hak anak yang lain, di antaranya nama tadilah, anak tu berhak untuk mendapat nama yang baik, dan nama itulah yang akan dipanggil di hari akhirat besok. Bukan nama daripada malaikat tu, nama yang kita gelarkan masa dia hidup. Kita panggil apa nama dia, itulah yang akan dipanggil di akhirat besok. Kita panggil, kita letak nama kita Muhammad, kita panggil Muhammad. Kalau kita panggil, kalau letak dalam IC Muhammad, tiba-tiba panggil Mat aja, Mat lah di hari akhirat besok. Sebab itulah nama yang yang biasa dengan dia. Kadang anak tu nama cantik tetapi gelaran yang tidak cantik, Muhammad. Dia panggil Muhammad, IC malaikat Muhammad, tapi dia panggil Bob, langsung tak benar. Di hari akhirat besok Bob jugalah, Bob. Sebab apa dia panggil Bob, tak tahu apa alasannya. Bob cantik ke Bob? Elok ke Bob? Tak tahu sebab Montel ke? Montel. Maknanya dia nama elok tapi bukan makna ayah ibunya panggil nama yang lain. Kalau semata-mata kawan-kawan dia panggil, itu tidaklah memberi kesan kepada dia. Yang memberi kesan tu ibu ayahnya sendiri, nama cantik tetapi dipanggilnya lain. Dan di antara hak sebagai anaknya mendapat perlindungan, yakni tempat tinggal, makan minum, kesihatan, pakaian dan sebagainya, itu adalah perlindungan. Pendidikan dan nafkah dan tidak disia-siakan. Inilah adalah merupakan tanggungjawab sebagai ayah, sebagai suami. Sebagai suami, apabila dia menyebut, yakni terima nikah, yakni sebagai qabul, apabila mengqabul nikah itu tertanggunglah di atas bahunya tanggungjawab kepada isteri dan anak apabila lahir nanti. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, semua-semua tu, pakaian dan sebagainya, yakni sesuai dengan apa yang dia ada lah. Apa yang dia makan, itulah isteri dia makan. Apa yang dia pakai, itulah isteri yang pakai. Di mana dia menginap, rumah itu adalah rumah isteri dan anaknya. Itu sesuai dengan apa yang dia ada. Mana kena beri. Sebagaimana dia mencari nafkah untuk diri dia sendiri, begitulah juga nafkah untuk isteri dan anak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Kamu semua adalah pemelihara dan kamu semua akan dimintai bertanggungjawab akan pemeliharaannya. Ini hadis ni adalah hadis yang popular lah, yang biasa dibaca, dihafal. Biasa khutbah-khutbah Jumaat akan dibaca hadis ini apabila tajuk khutbah itu sesuai dengan tanggungjawab sebagai pemimpin, tanggungjawab sebagai ahli keluarga, tanggungjawab sebagai ketua dalam jabatan, tanggungjawab kepada ketua dalam masyarakat. Biasa hadis ini akan dijadikan sebagai dalil. Ini sebuah hadis yang umum. Kullukum ra'in, umum. Setiap kamu adalah pemelihara. Kullu itu mana semua.
Kalau bahasa Arab kullu ni maknanya semua, kebanyakan, keseluruhan kamu. Dia ada dua perkataan, kullu tu semua. Kum tu maknanya kamu. Kum tu bukan satu orang, kum tu ramai. Ra'in, yakni pemelihara. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu akan ditanya tentang orang yang di bawah pemeliharaan kamu. Orang di bawah pemeliharaannya seorang ayah akan ditanya di hari akhirat besok bagaimana keadaan anak di bawah tanggungannya. Seorang suami akan ditanya bagaimana tanggungjawab isteri yang di bawahnya. Begitu juga isteri juga akan ditanya bagaimanakah layanannya kepada suami. Begitu juga anak akan ditanya bagaimanakah tanggungjawabnya kepada ibu ayahnya. Ini ditanya hari akhirat besok. Kullukum, semua kamu. Ra'in, sebagai pemimpin, pemelihara. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu, semua kamu akan disoal daripada tanggungjawab orang di bawah, tanggungjawab kamu semua. Jadi satu perkara yang amat kita gerun sebab kalau disoal itu dia ada natijah daripada hukum. Kalau setakat soal tak ada natijah, tak ada apa. Tapi soal itu akan diiringi dengan hukuman. Itu yang kita takut. Apabila seorang ayah disoal bagaimanakah dengan anak yang diberi amanah, dia menjaga anak itu dengan penuh amanah, memberi didikan agama, menjaga akhlak dia dan sebagainya, dia akan disoal juga. Tapi dia berjaya lah, sebab anak itu berjaya memiliki akidah dan juga amalan syariat dan juga akhlak yang baik daripada didikannya. Dan kerana itulah ayah dan ibu ni akan mendapat pahala dengan sebab anak tu tadi. Seseorang ayah dan ibu akan mendapat pahala dengan sebab anak. Apabila dia mendidik anak dengan akidah yang betul, hukum syar'i yang ditekankan kepada anak, akhlak yang baik, di mana itu semua adalah pelaburan akhirat. Sebab itu akan ditanya. Dan kalau berjaya menepati dengan syariatnya, ibu ayah itu akan beruntung. Sebab dia mendidik anaknya dengan apa yang disuruh oleh Allah. Anaknya sebagai pelaburan akhirat. Begitu juga isterinya sebagai pelaburan akhirat. Apabila didik isteri dengan agama dan sebagainya, dia mendapat pahala yang besar di hari akhirat besok. Begitu juga isteri juga akan mendapat pahala apabila dia mendidik anak dengan baik. Sebab biasanya anak ni lebih rapat dengan ibu daripada kecil lagi. Daripada buaya lagi ibu dah mendidik. Dengan dia membuai anaknya dengan baca Al-Quran, dengan zikir, biasa kan melagu-lagukan. Ini adalah merupakan didikan awal daripada seorang ibu. Itulah yang akan disoal oleh Allah. Yang kita ulang, anak tu adalah merupakan aset yang besar untuk akhirat kita. Itulah yang paling dekat kita berdakwahnya. Kita biasa kalau sebut dakwah ni luar daripada rumah tangga kita, betul. Tapi yang paling besarnya, utamanya daripada rumah tangga kita itu sendiri. Kalau kita berjaya mendidik anak, isteri kita, kita akan berjaya di hari akhirat. Itu disoal. Nak kata kita ni pemimpin masyarakat, mungkin bukan kita ni ketua kampung, bukan kita ni ahli politik, bukan ketua taman dan sebagainya. Tapi yang utamanya kita ketua dalam keluarga. Dan kalau kita di luar rumah ada pula jawatan ketua-ketua lain pula, itu pun akan disoal juga sebab mereka tu di bawah tanggungan kita. Ini hadis ni umum. Jadi umum ni maknanya tidak boleh diikat dengan dalil, tidak boleh diikat dengan hukum yang khusus. Min umum. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut." Rawi Abu Dawud, An-Nasa'i wal Hakim. Yang bermaksud cukuplah seseorang itu berdosa jika dia mensia-siakan orang yang mesti dinafkahinya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut cukuplah. Memang dia akan berhadapan dengan azab lah. Cukup. Seseorang tu akan jadi maknanya cukup untuk dia mendapat azab Allah Subhanahu wa taala apabila dia mensia-siakan orang yang mesti dinafkahinya. Siapa? Yang biasa yang kita nafkahinya, isteri, anak dan ibu ayah yang kita tidak berdaya, di mana mereka tu di bawah nafkah kita. Dan kalau kita zaman dahulu, hamba sahaya tu di bawah nafkah kita, di mana mereka-mereka ini adalah orang yang akan disoal. Dan kalau kita ni
mengabaikan nafkah pada mereka ini, kita akan berhadapan dengan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ah hafidha an ضيع حتى يسأل الرجال عن أهل بيته." Rawahu Abi Hibban. Yang bermaksud sesungguhnya Allah meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang menjaga mengenai sesuatu yang dijaganya, sama ada dia mampu menjaganya atau mensia-siakannya. Hingga Allah pun meminta pertanggungjawaban seorang mengenai keluarganya. Jadi hadis berkenaan dengan tanggungjawab terhadap keluarga ni amat banyak. Jadi bermaksud dianya adalah sesuatu yang amat ditekankan oleh Allah dan Rasul, sesuatu yang penting. Dan apa yang diberi amanah, apa yang diberi, apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang disuruh oleh Allah untuk kita perlakukan, untuk kita taati, kesemua itu akan disoal di hari akhirat besok. Di mana dalam hadis ini kalau kita lihat semula, sesungguhnya Allah meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang menjaga mengenai sesuatu yang dijaganya. Semua orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga, satunya menjaga keluarga, suami menjaga isteri anak, suami menjaga isteri, ayah menjaga anak, isteri menjaga suami, begitu juga menjaga anak, dan kadang anak menjaga ibu ayah yang sudah tidak mampu, yang sudah tidak berdaya. Sesiapa yang dianggap di bawah jagaan dia oleh syarak, dia akan disoal oleh Allah, dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allah
Kita lihat makna hadis itu lagi. Yang sesungguhnya Allah meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang yang menjaga mengenai sesuatu yang dijaganya, sama ada dia mampu menjaganya atau mensia-siakannya. Seorang itu dipertanggungjawabkan dan diminta dipertanggungjawabkan di hari akhirat besok terhadap apa yang dia dipertanggungjawabkan. Sebagai pekerja, kita dipertanggungjawabkan, akan disoal tanggungjawab itu di hari akhirat besok. Bagaimanakah kita menguruskan kerja? Apabila kita minta satu kerja, kan kerja ada dia punya skop kerjanya, ada dia punya atau cara kerja dan sebagainya, di mana semua tu adalah merupakan tanggungjawab, tidak boleh dicuaikan. Begitu juga ketua jabatan dipertanggungjawabkan terhadap orang-orang di bawah jabatannya, orang yang diberi amanah sebagai pemimpin masyarakat, sama dia kecil besar, di mana akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat besok, sama ada dia menjaganya atau mensia-siakannya. Jadi kalau seorang tu menjaga dengan penuh amanah, dengan penuh keadilan, dia akan mendapat pahala yang besar dengan terhadap tanggungjawab. Apabila soal tanggungjawab ini disebut oleh Allah dan Rasul, bermakna dua kemungkinan akan berlaku. Seseorang yang menjaga tanggungjawab itu dengan penuh tanggungjawab, di mana dia akan mendapat pahala yang besar. Dan seorang yang mengabaikan tanggungjawab, dia akan mendapat siksa yang amat pedih di sisi Allah. Itu biasa. Setiap apa yang disebut oleh Allah dan Rasul, semua itu akan dinilai besar oleh Allah dan Rasul. Dan dalam hadis ini disambung lagi berkenaan tanggungjawab. Yang pada bahagian pertama itu umum, Nabi sebut secara umum tanggungjawab. Yang sebahagiannya secara khusus, yang disebut oleh Rasulullah SAW, hingga Allah pun meminta pertanggungjawaban seseorang mengenai keluarganya. Dan secara khusus dalam hadis ini pula disebut tanggungjawab sebagai ketua keluarga ataupun tanggungjawab di dalam keluarga. Suami bertanggungjawab kepada isteri, isteri bertanggungjawab kepada suami, suami bertanggungjawab kepada anak, juga ibunya bertanggungjawab kepada anak dan sebagainya. Semua akan dipertanggungjawabkan, khusus dalam perkara tentang keluarga. Keadilan terhadap anak, orang tua mesti bersikap adil ke atas semua anaknya, sehingga mereka pun akan membalas dengan bakti yang sama. Ketidakadilan hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial, hasad dengki dan permusuhan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Ya'dilu baina abnaikum, ya'dilu baina abnaikum, ya'dilu baina abnaikum." Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim. Bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian, bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian, bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Ini juga dalam perkara berkenaan dengan keluarga. Seseorang ayah naklah bersikap adil terhadap anaknya, seorang ibu naklah bersikap adil kepada anak-anaknya. Mungkin boleh berlaku tidak adil apabila ayah dan ibu itu tidak sayang kepada seorang anak dan sayang kepada anak yang lain, di mana dia boleh berlaku tidak adil. Tidak adil dalam kasih sayang, tidak adil dalam pemberian dan sebagainya, jadi tidak adil. Walaupun tidak adil terhadap anak, itu adalah merupakan satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini suruhan. Apabila bentuk suruh ini ada dua kemungkinan suruh. Kalau kita belajar dalam ilmu usul, kalau ada suruhan, dia sama ada suruhan wajib atau suruhan yang sunat. Kalau ada larangan, kemungkinan dua, sama ada haram ataupun makruh. Jadi di sini disebut berulang kali, 3 kali oleh Rasulullah SAW. Jadi suruhan ini adalah suruhan yang wajib untuk kita patuhi, buat adil kepada anak. Walaupun mungkin anak tidak pandai, tetapi keadilan kita mesti diberi kepada dia sesuai dengan keadaan dia. Kadang anak yang bijak disayang-sayangi, anak yang tidak bijak diabai-abaikan, tidak diberi keadilan. Dan mungkin satu hari apabila kita dah tua besok, kita dalam keadaan yang tidak berupaya, tidak mampu. Kadang-kadang anak yang tidak pandai itulah yang jaga kita. Anak yang pandai dia hilang, makna dia ni sibuk dengan kerjayanya, dia tak sempat nak tengok ibu ayah sebab dia dah pandai. Dia mendapat jawatan besar, nak cuti pun payah, semua payah.
Jadi apabila ibu ayah sakit, yang tak pandai itulah, yang kerja pun tak tinggi mana, dialah yang menjaga ibu ayah. Jadi kita jangan lupa boleh berlaku. Apabila kita tidak berlaku adil, di mana hari akhirat, di hari dunia pun Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk setiap yang kita buat tu akan dikenakan kepada kita. Yang tidak kita sayang itulah yang sayang kita. Sebab dia pun tak ke mana-mana. Dia pun di situ dengan kita. Dia pun jawatan tidak besar. Yang pandai-pandai mungkin pergi jauh, dapat jawatan tinggi, nak cuti pun payah. Kalau kita demam sakit, dia telefon aja, "Assalamualaikum, hello ayah, mak, macam mana demam ni? Kau makan ubat ya?" Dia boleh cakap makan ubat ya. Balik tak mungkin balik, sebab demam aja. Selagi tak masuk hospital tak balik. Yang tak pandai dekat dengan kita ni, kita demam ke semua dia sampai aja. Kadang-kadang jangan lupa boleh berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala yakni nak menempelak kita tu dengan keadaan macam tu, dengan sikap kita. Kena buat adil. Yang pandai pun kita adili, kita beri keadilan. Yang tak pandai pun kita beri adil. Tak boleh kita beza-bezakan tu. Hadis ini dilatar belakangi oleh peristiwa isteri Bashir bin Sa'ad bin Ash'ari yang meminta suaminya untuk memberi harta yang lebih banyak kepada puteranya Nu'man bin Bashir. Dia juga meminta sertifikat hibah. Yang ni sijil sertifikat hibah. Sertifikat dalam bahasa Umi. Sertifikat ni sijil lah, sijil hibah. Hibah ni makna hadiah. Seseorang pemberian sebelum mati dipanggil hibah. Tak kira lah hibah kepada siapa-siapa. Sebab harta tu bertukar hak milik satu dengan sebab jual beli. Harta bertukar hak milik dengan hibah. Harta bertukar hak milik dengan wasiat. Wasiat tu berlaku selepas mati. Dalam kes ini, dia pun datang, dia juga minta sertifikat hibah itu dan minta disaksikan oleh Rasulullah SAW. Ini cerita bagaimana isteri kepada Bashir bin Sa'ad al-Sy'ari yang meminta suaminya memberi harta yang lebih kepada Nu'man bin Bashir kepada puteranya. Dan yang ini dia minta satu sertifikat, satu sijil hibah. Mana satu apa tu? Satu surat lah, satu surat cop mengatakan memberi hibah. Mana suaminya, dia pujuk suaminya beri harta sebelum meninggal lah kepada anaknya, yang nama sebagai Nu'man bin Bashir. Dia pun datang kepada Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, isteriku memintaku menghibahkan hamba sahaya kepada anaknya. Rasulullah bertanya, apakah dia punya saudara lain? Bashir menjawab, ya. Rasulullah bersabda, kamu mesti memberi bahagian yang sama kepada mereka. Bashir menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, itu salah. Aku tidak mahu menjadi saksi kecuali untuk kebenaran. Rupanya dia pergi jumpa Nabi, nak minta Nabi cop ke apa, minta tanda tangan ke. Nah, ini untuk mengesahkan dia nak beri apa, nak beri hibah, nak beri hamba sahaya kepada anaknya tu, Nu'man bin Bashir. Nabi tanya, kamu ada anak yang lain ke? Dia kata ada. Nabi kata tak boleh lah, anak yang lain kena ada juga, kena beri juga hamba sahaya. Bashir kata tak boleh, saya nak beri seorang tu saja. Nabi kata aku tak nak tanggungjawab. Aku tak nak jadi saksi, aku tidak nak nak jadi saksi lah dalam pemberian itu. Lalu sana bersabda, la tushhidni ala jawrin, inna libanika alayka minal haqqi an ta'dil bainahum kama inna laka alaihim minal haqqi an yabarruk. Rawahu Abu Dawud. Yang bermaksud, jangan engkau persaksikan aku dengan kecurangan. Sesungguhnya anakmu mempunyai hak terhadapmu, iaitu kamu berlaku adil kepada mereka, sebagaimana halnya kamu mempunyai hak terhadap mereka, iaitu mereka berbakti kepadamu. Dan Nabi kata, aku tak nak melakukan kecurangan. Anak berhak mendapat keadilan daripada ayah. Begitu juga ayah berhak mendapat keadilan daripada anak yang menjaga kita masa kita mati. Masa kita hidup, masa kita tidak mampu. Yang ini masa kita sihat, naklah berlaku adil kepada anak mana-mana pun. Sebab apa? Apabila kita tua dan tidak mampu besok, anak kena beri tanggungjawab. Setiap anak mesti menjaga ibu dan ayahnya secara adilnya. Kalau kita tidak berlaku adil pada mana-mana anak,
nanti besok apabila kita tidak mampu, tidak berupaya besok, anak tu tidak mau menjaga kita. Itu maksud dia. Orang yang kita beri lebih dan orang yang kita beri tidak lebih ataupun tidak beri, jadi dua tidak jadi adil. Dan mereka ni mungkin akan bertelaga, tak mahu menjaga kita, boleh berlaku juga. Engkau orang pergi jaga, engkau dapat banyak harta. Jadi macam mana tuan-tuan? Itu merupakan kita sendiri yang ajar mereka. Yang terakhir sebagai penutup, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ittaqullaha wa'adilu fi auladikum, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud bertawakallah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu. Imam Ahmad berpendapat bahawasanya boleh sahaja membezakan pemberian kepada anak sepanjang ada alasan tertentu. Contohnya ialah ada seorang anak yang memerlukan dana pengobatan manakala yang lain tidak. Kata kata Imam Ahmad, boleh kita memberi suatu hadiah yang sesuai. Contohnya anak tu sakit, kita berilah bantuan kepada dia sebab dia sakit, dan lebih yang lain. Mana tengok kepada keadaan lah. Yang ni anak ni dia belajar sampai nak masuk universiti, yang kita belanja sebab dia masuk universiti. Yang ni dia tak masuk universiti sampai SPM dia nak kerja, makna tanggungjawab belanja pelajaran dia sampai SPM sajalah. Tak boleh lah kita nak adil. Contoh yang masuk universiti kita kena habis 50,000, yang masuknya bagi yang SPM saja nak bagi juga 50,000, tu tidak adil. Macam tu adil mana kena pada tempat dia. Kalau dua-dua masuk universiti kenalah. Begitu. Adil tu kena pada tempat. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam dapatlah manfaat kepada kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.